billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada kali ini dapat sekali lagi sama-sama kita berkumpul di surau kita untuk kita sambung perkongsian kita daripada surah Al-Baqarah, tafsirannya dan hal berkaitan dengannya, di mana pada sesi kuliah yang lalu kita pada ayat yang ke-30, ya, di mana pada ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi Adam alaihissalam di awal penciptaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa idh qala rabbuka, dan ketika mana telah berkata Tuhanmu, lil malaikati, bagi malaikat-malaikatnya. Al malaikah jamak atau plural kepada malak. Malak, angel. Al malaikah, angels, ya, mana ramailah malaikat-malaikatnya. Dan pada sesi kuliah yang lalu saya telah menjelaskan siapa itu malaikat, ya. Secara umumnya ia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, dicipta pada cahaya, khalqun nurani, dia melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, tugas-tugas tertentu. Ada juga yang melakukan ibadah semata-mata. Kalau rokok, dia rokok sampai hari kiamat. Kalau sujud, sujud sampai hari kiamat, ya. Dan ia termasuk dalam perkara-perkara ghaibiyat yang mesti diimani. Bahkan ia sebahagian daripada rukun iman. Itulah al-imanu bil malaikah, ya. Kita belajarlah bila mana kita lalu dalam bab al-iman bil malaikah, ya. Kita belajar akidah besi rukun iman tu kan mesti ada beriman kepada malaikat, ya. Ada sebagaimana perkara-perkara ghaib yang lain, malaikat pun sama juga, ya. It must be based on truly revelation. Maksud kita hanya bergantung kepada wahyu, ya. Kerana ini benda gaib. Benda gaib tidak siapa tahu melainkan perkhabaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau banyak tu lah. Kalau sikit-sikit lah, ya. Tak ada lebih, tak ada kurang. Dan tak semua kita perlu tahu tentangnya. Tak semua, ya. Tak adalah kata kena hafal setiap nama-nama malaikat, tak perlu, ya. Atau tak ingat nama malaikat pun tak apa, ya. Sekurang-kurangnya kita beriman adanya malaikat, ya. Itu disebut sebagai iman secara jumlatan, ya. Secara umum saja sudah memadai, ya. Namun adalah malaikat-malaikat tertentu yang dianggap sebagai ru'asaul malaikah, chief of the angels, ataupun kepala-kepala malaikat lah, yang buat kerja-kerja penting. Nombor satu Jibril lah, ketua dia, hak ni besar sekali, ya. Ya. Mana adalah yang lain, ya, Mikail, Israfil, Israel, Malakul Maut, ya. Sebagai ulama kata Israel ialah Malakul Maut, malaikat yang mencabut nyawa. Sebagai lain tidak bersetuju, katanya Israel lain, Malakul Maut lain, ya. Adalah teori-teori tertentu. Ala kulli hal, dalam bab ni Allah Ta'ala cerita pada malaikatnya. Dia cerita apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan di atas muka bumi seorang khalifah, seorang yang akan memakmurkannya, ya. Qalu, malaikat menjawab, ataj'alu fiha, adakah kamu nak jadikan di situ, di bumi tu, may yufsidu fiha, orang yang akan melakukan kerosakan kepadanya atau padanya, wa yasfikud dima, dan akan melakukan pertumpahan darah,
Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami sentiasa bertasbih memujimu dan mensuci-sucikan kamu. Ya. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah Taala kata, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kamu tidak tahu. Ya. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, tak kala Allah Taala memberitahu kepada malaikat-malaikatnya, menyampaikan bahawa Allah nak cipta makhluk nama manusia lah, Adam lah ya. Lalu malaikat kata, apa mu nak buat dia? Dia akan melakukan kerosakan di atas muka bumi, dia akan menumpahkan darah. Ya. Jadi malaikat telah ada idea tentang manusia. Ya, dia akan melakukan kerosakan dan akan menumpahkan darah. Sebagai ulama kata, malaikat telah diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang hal itu. Ya, pasal malaikat ni pun dia makhluk yang ada akal. Ya, dia bukan macam haiwan. Dia tahu setiap perkara. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi dia tahu, that's why dia tanya. Sebagainya pula mengatakan bahawa sebelum daripada Adam ni dah ada makhluk yang lain di atas muka bumi yang telah melakukan kerosakan. Jadi nak cerita makhluk pula hantar pula di bumi buat benda yang sama. Ada juga yang kata begitu. Ya. Wallahu taala alam, tidak ada penjelasan yang betul-betul confirm dalam hal ni kerana tidak ada hadis yang menjelaskannya. Adalah teori-teori tertentu kan. Ya. Hatta kalau tuan-tuan lihat dalam ilmu-ilmu terkini, ilmu sains, katanya sebelum Adam memang dah ada manusia lain. Dia nama pelik-pelik lah. Ya. Tapi orang sains dia kaji tuan. Ya. Sebab Adam dia turun ke bumi hanya dalam masa berapa ribu tahun saja. Sebenarnya before that dah ada makhluk lah katanya. Tak tahulah kan. Kata Adam ni Adam yang ke-10 lah, macam-macam lah kan. Baik. Jadi Allah Ta'ala beritahu yang penting tentang sikap manusia. Itulah sifat yang tidak baik. Dia akan melakukan kerosakan, dia akan menumpahkan darah. Sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan daripada langit wahyu kepada kita. Tak cukup dengan ahkamul ibadat, hukum ahkam ibadat, sembahyang, puasa, zakat, haji, ya. Tak cukup dengan ahkamul munakahat. Kalau ahkamul ibadat Allah Ta'ala nak develop kita punya selfness, ya, kejiwaan kita, di samping ia satu tali hubungan kita dengan Allah, tapi peran sama untuk nak mengisi rohani dan jiwa kita. Ya, sembahyang ni ataupun ibadah-ibadah yang lain memanglah dia antara kita dengan Allah, dia hubungan kita dengan Allah. Ya, tapi peran sama dia untuk nak mengisi jiwa-jiwa kita. Ya. Orang tak buat ibadah, tak sembahyang umpamanya, jiwa dia kosong. Tak? Sebab tu bukan hanya orang Islam, orang bukan Islam pun dia ibadat. Sebab nak isi jiwa dia tu. Ya. Dan kita lihat kadang-kadang orang yang bukan Islam pun kalau jenis-jenis kuat agama dia bagus juga orangnya. Betul tak? Steady je. Mana dia terisi jiwanya. Apa cara tak betul? Ya tak? Ya. Tak cukup dengan ahkamul ibadat, Allah Ta'ala turunkan juga ahkamu al-munakahat. Dah jiwa dah bagus diri kita ni, our selfness, Allah Ta'ala pula turunkan undang-undang berkaitan dengan keluarga. Ya. Lepas diri awak okey, awak kena pastikan keluarga awak okey pula lah. Allah Ta'ala turunkan hukum itu. Kamu munakahat, nak bina keluarga pula. Awak, isteri awak, anak-anak awak, ya tak? Nikah kahwin, cerai berai, penjagaan anak, ya, susuan, macam-macam lagi lah kan. Ahkamul munakahat. Tak cukup dengan itu, Allah Ta'ala turun ahkamul muamalat. Tadi kekeluargaan, after that kemasyarakatan, muamalat.
Ya. Hubungan kita sesama kita, jual beli, ya, pinjam meminjam, gadai menggadai, labur melabur, of course lah lebih merujuk kepada harta, tapi kepada perhubungan sama kita, akal muamalat. Penting tu. Ya tak? Riba tak boleh. Tahu riba? Riba ni kita bagi pinjam, kita ambil lebih, riba lah tu. Betul lah tu. Itu asal pada riba. Tapi riba ada banyak bentuk, tuan-tuan. Konteks hari ni banyak riba jual beli, riba emas, ya. Main kutu pun boleh riba juga. Ya tak? Judi sama juga. Kita mana pergi sport toto, mana pergi kasino. Tapi bila kita buat satu-satu upacara ataupun program, adalah pertandingan, kita kutip wang penyertaan daripada setiap orang, kemudian kita bagi hadiah. Peserta 100 orang, hadiah 5 saja. Riba, judi. Ya. Dan begitu larangan-larangan yang lain. Ada benda ni dia jelas, dia direct, tapi ada benda ni dia tak jelas. Kita panggil indirect. Dia bukan indirect, tapi sebab kita tidak ada ilmu, kita tak ada knowledge, jadi kita tidak tahu. Ya. Banyak syarikat buat lah, cabutan bertuah tu, sebagainya ada unsur judi lah. Kutip duit daripada staff semua, buat beli hadiah. Ialah sebahagian tu buat makan lah, buat untuk costing kan, makan, bayar dewan, bayar itu, bayar ini. Lebih daripada tu kita ambil beli hadiah. Ada unsur judi lah di situ. Kalau tak betul-betul judi pun jadi syubhah judi, ya. Tapi ada peraturan itu. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak jaga. Manusia ni kalau tak ada hukum akal itu, dia akan melakukan pelampauan, kerosakan dan mungkin kezaliman di atas satu dengan yang lain. Jadi tak cukup dengan akam ibadat, akam munakahat, akam muamalat. Allah Ta'ala turunkan juga akam jinayat. Ya tak? Awak bunuh orang lain dengan sengaja, awak kena bunuh balik. Wala taqtulun nafsal lati haramallah illa bil haqq. Jangan kamu bunuh nyawa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Mana nak bunuh saya saja tak boleh. Sebab tu ada kisos. Bunuh balik, tuan. Yalah, tak ada lah tempat kita kan. Tapi itu hukum yang Allah Taala tetapkan. Surah Al-Isra ayat 33. Asal kepada hal ini. Ya. Pasal nak jaga hak ni, ya. Wa yasfikud dima. Manusia memang dia suka ataupun dia boleh menumpahkan darah sama mereka, atau apa sebab sekalipun. Ya. Bahkan Nabi sebut dalam beberapa hadis, akhir zaman ni kadang-kadang banyak pembunuhan, kasratul haraj. Orang yang dibunuh tak tahu kenapa dia dibunuh, dan orang yang bunuh pun dia tak tahu kenapa dia bunuh. Oh, sampai tahap macam tu. Ya. Banyak pembunuhan, ya. Jadi Islam nak jaga, tak boleh kisos. Siapa yang bunuh kena kisos, ya. Dan kisos ni bukan hanya melibatkan pembunuhan, dia juga melibatkan kecederaan-kecederaan tertentu. Bunuh tu memang kisos lah. Satu lagi kisos ni dia panggil kecederaan, ya. Dan dalam Islam, based on hadis-hadis Nabi SAW, telah ada ketetapan bentuk-bentuk kecederaan. Selain daripada kisos kematian, ada kisos kecederaan. Awak tumbuk saya tumbuk awak balik. Awak ketuk kepala saya ketuk kepala awak balik. Awak tikam saya tikam awak balik. Betul. Dan ini berlaku pada zaman Rasulullah SAW. Umpama diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik. Ada seorang wanita ni Yahudi ketuk kepala dia dengan batu. Ambil batu 2 butir, puk kepala dia. Anna jariyatan rudat baina hajarain. Fasu'ilat man sana'a biki hadha. Fa asyara ila Yahudi fa awma'at fa utiya bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa rudda baina hajarain. Yang Sahih Bukhari bin Anas bin Malik, ada seorang wanita ni kena ketuk kepala dengan batu, pecah kepala dia.
Orang tanya dia, apa dia buat kamu ni? Siapa yang buat kamu ni? Tunjuk orang tu, tunjuk orang ni, dia kata tu Yahudi. Tanya-tanya Yahudi, dia mengaku. Dibawa kepada Rasulullah SAW. Akhirnya apa Nabi buat? Yahudi tu pun kena ketuk dengan batu juga. Paling muka dia. Pasal dia ketuk kepala orang. Itu kisos. Kisos ni bukan hanya kematian, tapi kecederaan juga. Ya. Bahkan antara kecederaan yang berat dalam Islam ialah al-ma'mumah. Ni, kecederaan bahagian kepala ni. Melibatkan otak. Ad-dimag. Tahu-tahu ketuk kepala orang. Ya. Kalau luka siapa nampak kulit otak, kalau tak nampak kulit otak pun siapa miring, itu disebut sebagai al-ma'mumah. Ya. Dan Nabi kata al-ma'mumah tu sulusuddiyah. Siapa-siapa ketuk kepala orang tu damage dia punya otak. Sulusuddiyah. Awak kena bayar pampasang 1/3 dia. 30 ekor unta. Patut saya ketuk kepala awak balik lah. Tapi kalau saya tak nak ketuk kepala awak, saya boleh ambil pampasan. Berapa pampasan tu? 30 ekor unta. Ya tak? Berapa 30 ekor unta? Kalau ekor unta dah RM10,000, kalau 30 dah berapa je? 300,000. Oh banyak. Mana cara duit nak bayar? Ketuklah kepala orang lagi. Ya tak? Itu dia panggil al-ma'mumah. Ada al-ja'ifah. Al-ja'ifah ni tuan-tuan, kecederaan yang melibatkan perut. Kerana sebagaimana kepala anggota yang penting, perut pun penting juga. Ya. Saya dulu ada mengajar fiqh jinayat di universiti, satu sem. Masjid Surau ni ada satu surau saya mengajar. Di Subang Tambahan. Surau Ar-Razi, saya ajar fiqh jinayat lah. Ya. Tapi banyak surau tak ada. Tak tahulah sini ada kot. Ada sini fiqh jinayat. Ada kuliah fiqh jinayat. Ada. Tak ada kuliah khusus. Fiqhul jinayat. The science of social crime. Dengan ada satu subjek fiqh khos, fiqh jinayat. Seronok belajar fiqh jinayat ni. Ya. Mana kita belajar pada satu bab, ada satu bab. Dia tak banyak, dia ada 3 je. Ada kisos, dia ada 4. Dia ada kisos, dia ada diat, dia ada hudud, dia ada ta'zir. Ya. Dan fiqhul jinayat atau ahkamul jinayat, dia taklah sebanyak ibadat, munakahat atau muamalat. Dia kurang sikit. Ya. Maksudnya kalau kita tak belajar in detail pun kita ada idea lah. Kisos kita nampak gambarannya. Ya. Ada kecederaan, ada kematian. Kecederaan tu pula apa bentuk-bentuknya. Okey lah. Hudud pula kita nampak gambarannya. Kesalahan-kesalahan yang ada dalam hudud. Kemudian ta'zir. Ya. Dia tak banyak tuan. Baik. Al-ja'ifah pun sama. Luka melibatkan perut. Kerana sebagaimana otak kita ni penting dan tak boleh sewenang-wenangnya dizalimi, dirosakkan, perut pun sama juga tuan. Perut dia ada atau pampasan sulusuddiyah sama 30 ekor unta. Susah tuan 30 ekor unta ni. Kalau nilai loan ni kak 300,000 aja kata kan. Banyak lah kan. Dah adalah banyak kecederaan-kecederaan yang lain. Kita ada al-bazilah, al-badi'ah, al-mutalahimah, as-sahmaq, dan macam-macam nama yang saya pun tidak ingat kesemuanya. Ya. Luka kulit lain pampasannya, nampak isi lain pampasannya, nampak tulang lain pampasannya, tulang patah lain pampasannya. Ikut nama-nama tadi lah. Kesok tulis sikit lah, sepak rawan ni cabut kepala lutut dia, lari sikit. Lain pampasan dia, lain belaka tu. Ya. Tapi berat-berat belaka tu. Tumbuk rawan ni, patah gigi. Khamsun minal ibil, 5 numbers of camel. Awak nak tumbuk gigi saya? Tumbuk lah. Bayarlah 5 ekor unta. Saya tak say tumbuk gigi awak balik buat apa? Bayar 5 ekor unta. 5 ekor unta kali-kali 10,000, 50,000 hanya untuk one single teeth, satu gigi saja. Oh, zoling Islam, beratnya with dia. Ini turun daripada langit tau.
Ni bukan Rasulullah buat, bukan ustaz-ustaz yang buat mari kepada tuan-tuan. Ini turun daripada langit, sent down from the sky, reveal from Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mu kena buat. Ya tak? Tapi yang gigi itu dia tak ada dalam Quran. Dia dah hadis Nabi, hadis Muslim pada Ibn Abbas. Nabi kata as-sinnu bisinni khamsum minal ibil. Gigi mesti kisah dengan gigi. Tapi kalau dia tak nak gigi, dia mesti bayar pampasan 5 ekor unta. Sebahagian besar daripada kecederaan yang ada dalam syarah ialah based on hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran hanya ada basis and fundamental saja. Tapi dia punya pendetailan tu dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mostly sahih. Ya. Susahlah kita nak jumpa tuan-tuan hadis palsu dalam bab jenayat, susahlah. Pasal orang nak reka hadis palsu bab jenayat buat apa? Hadis palsu ni banyak orang reka dalam bab ibadat, dalam bab fadilat, dalam bab zikir banyak. Tapi nak reka hadis palsu bab jenayat nak buat apa? Ya tak? Pasal kebiasaannya hadis palsu ni direka oleh orang nak galak kita buat ibadat. Dia buatlah hadis-hadis yang pelik-pelik. Tapi jenayat mostly hadis-hadis yang sahih. Adalah yang dhaif, tapi nak cari hak palsu tu agak sukar. Mungkin ada, tapi tak sebanyak hadis-hadis palsu dalam hak ehwal kerohanian. Pasal dia ada purpose dia tu, dia ada tujuan dia reka hadis palsu ni. Ya. Kita kalau baca buku-buku hadis palsu kan kelakar juga. Orang meniaga terung, dia buat hadis pasal terung. Ma'akala bazinjan dakhalal jannah. Siapa yang makan terung dia masuk syurga. Tu hadis kopi tu sama dah tu. Tapi Malaysia tak sampai lagi. Hindu dah lama dah baca hadis kopi kan. Siapa minum kopi dia boleh duduk dengan Rasulullah. Senang aja, minum kopi duduk dengan Nabi. Aduh. Tuan buka YouTube berlambak macam-macam kan. Syak ke? Dan tak cukup dengan kisos, kematian dan kecederaan, adanya hudud, hatta adanya ta'zir. Kalau kisah dengan hudud, ketetapan yang telah ada dalam syarah. Tapi dia kerana tidak semua kesalahan-kesalahan manusia sama mereka ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bagi peruntukan yang lain nama ta'zir. Hak tak ada dalam kisah ni kecederaan dan kematian. Sengaja ke tak sengaja ke, hak melibatkan benda-benda macam tu dia ada kisah. Hudud pula melibatkan beberapa kesalahan tertentu, minum arak, berzina, tuduh orang berzina, apa lagi? Adalah 6-7. Hatta tinggal semayang pun adalah hudud. Ya? Tapi kalau tak ada ketetapan-ketetapan ini, pasal manusia ada banyak kesalahan yang dia lakukan. Ada satu lagi Allah Ta'ala preserve, nama dia ta'zir. Ya tak? Rasuah, mana ada dalam kisos? Pasal dia tak melibatkan tubuh badan. Tak adalah hudud. Curi ada, rasuah tak ada. Adalah kepentingan tertentu. Ini hak Allah, hukum Allah, ada hikmahnya. Ya. Tapi adalah ta'zir. Hakim berhak untuk nak menentukan kesalahan kat atas orang seumpama ini. Ya. Mungkin orang hak rasuah sikit tu jaga seminggu, contohlah ni. Kalau rasuah banyak sikit, jaga sebulan. Rasuah banyak sikit, jaga setahun. Gitulah lebih kurang. Mana hakim berhak. Ta'zir ni makna kuasa yang diberi kepada hakim untuk nak buat anekmat-anekmat tertentu, akta-akta tertentu. Untuk kesalahan-kesalahan tidak ada ketetapan dalam syarah. Itu Allah Ta'ala bagi luas tu, ta'zir. Tapi bukan kerja kita lah. Itu kerja ulil amri. Ya? Rasuah tak ada. Kisah tak ada, of course. Hudud pun tak ada. Tapi dia dalam ta'zir. Hakim berhak untuk nak buat. Ya? Bahkan kalau ta'zir diguna pakai dalam konteks perundangan Malaysia, akta-akta yang berkaitan rasuah yang ada boleh masuk dalam ta'zir. Apa dia panggil? Apa hukuman kepada rasuah? Apa dia punya hukuman? 10 kali nilai suapan. Sana aku tak semak tau. Memompak adalah hudud. Qat'ut tariq.
Dipanggil rompakan jalanan. Karena tradisi orang dulu-dulu, kalau dia nak melanun, merompak atau menyamun di tengah jalan. Sebab tu disebut sebagai qat'ut tariq. Ya. Oh, berat juga tu. Potong kaki, tangan secara bersilang. Dan ini disebut oleh Allah Ta'ala direct dalam Quran. Allah Ta'ala ajar begitu. Ya. Dan Nabi ada melakukannya kepada Bani Urainah tak kala dia membunuh seorang penggembala unta di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diriwayatkan secara sahih dalam buku-buku sunan antara Sahih Bukhari, Muslim daripada Anas bin Malik dan sebagian sahabat yang lain. Dia pun ni baru masuk Islam, dia sakit perut. Jumpa Nabi, Nabi suruh dia makan Nabi suruh dia minum air kecil unta dengan susu unta. Dia pun pergi minum lah. Sembuh lah. Alih-alih dia pergi bunuh pula pengembala unta tu. Dan dia curi unta tu pula. Nabi pun bagi hukuman yang berat ke atasnya. Nabi bunuh lah. Ya. Nabi butakan mata mereka. Nabi buang mereka di padang pasir. Dan mereka mati dalam keadaan begitu. Ya. Kemudian Allah Ta'ala turunlah ayat tentang qat'ut tariq ni. Allah Ta'ala suruh salibkan mereka, potong kaki secara bersilang kalau mereka mengambil harta orang lain. Kalau dia melibatkan bunuh, potong kaki secara bersilang kemudian bunuh pula. Kemudian boleh disalib. Ada khilaf dari situ. Tapi dia ini yang berat lah ya. Hari ni rompak tak di jalanan. Banyak orang rompak online. Scammers. Ya tak? Tu pun patut kena beri hukuman berat ke tu. Juta-juta duit orang dia sapu tu. Dan sebagainya menyebabkan kehilangan nyawa. Ya. Ada orang tuan, duit dia ada banyak tu je. Kena tipu. Duit PSP. Sampai nak gila tuan. This is my personal case lah. Ya. Orang miskin, B40, dapatlah KSP sikit kan. Dah lah kena tipu kat online. 14,000. Kesian lah. Alah, orang lain hilang juta-juta lagi kan. Itu qat'ut tariq ya. Baik. Jadi ada yang tak ada. Kalau yang tak ada tu ulil amri bolehlah buat ketetapan ya. Fitnah tak ada. Itu pun sama, melibatkan ta'zir. Apa maksud fitnah? Fitnah ni tuduhan jahat lah. Ada panggil buhtan. Menuduh seorang melakukan satu perkara dan keadaan kita tidak tahu dia melakukannya atau tidak. Ya. Itu pun masuk dalam ta'zir. Orang tuduh kita. Tuduhan-tuduhan atau fitnah-fitnah ni pun boleh menjejaskan masyarakat juga. Betul tak? Betul. Kita ni kadang mulut bukan kita jaga sangat. Ngatur kat orang tu, ngatur kat orang ni, pergi fitnah dia pula. Ya. Apa beza ngumpat dengan fitnah? Ngumpat ni kita cerita pasal orang benda betul. Itu ngumpat. Ya. Antu hadis akhaka bima yakrah. Nabi kata kamu cerita pada tentang orang benda tu betul. Itu ngumpat. Tapi kalau kita cerita tentang orang benda tu tak betul, itu jadi fitnah. Ada orang kata ngopak ya, bukan nak ngopak, tapi benda betul ni. Memang ngopak benda betul. Kalau benda tak betul, dia jadi fitnah. Dia panggil buhtan. Itu Nabi kata, kalau benda tu tak betul, faqad bahas tahu kamu telah memfitnah dia. Ya. Banyak hari ni dalam masyarakat ni, jenis orang tuduh sana, tuduh sini. Itu memanglah tak bawa ada pertumpahan darah. Seumpama disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi yufsidu fil ard. Sebab tu Allah Taala sebut ifsad dulu. Ifsad ni dia am, kerosakan. Kemudian Allah Taala sebut kerosakan yang lebih berat daripada itu ialah ad-dima, pertumpahan darah. Dia sama macam kita baca Fatihah lah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami sembah, engkau lah yang kami minta pertolongan. Sembah tu am. Sebahagian daripada penyembahan yang amat penting sekali ialah isti'anah, minta tolong pada Allah. Ya. Dan begitulah keadaannya dalam ayat-ayat Quran yang lain. Kadang Allah Ta'ala sebut secara am,
Allah Ta'ala spesifikkan satu perkara yang lain kerana kepentingannya. Manusia memang suka melakukan kerosakan, tapi yang paling teruk pembunuhan lah, pembunuhan. Lepas tu Allah Ta'ala sebut di sini yasfikud dima, dan itu yang menyebabkan ya, malaikat tidak bersetuju. Macam tadi kan, macam fitnah-fitnah tu tak boleh juga tu. Sekarang ni jangan suka-suka fitnah orang tuan-tuan, atau tuduh-tuduh. Kalau dia report, dia saman tuan-tuan, nanya tuan-tuan. Ada orang dia tuduh kawan tu sama dia 1 juta, kalah dia 1 juta lah, dah tuduh benda berat, juta lalu. Lain kali jangan tuduh-tuduh orang. Lah ni tak boleh. Pengganas, samih lalu. Siapa ada nak kena bayar? Lalu tak boleh bayar. Orang tak boleh bayar, kita boleh mufliskan dia. Itu undang-undang negara kita. Mahkamah boleh mufliskan dia. Ada muflis lagi teruk tuan. Ya tak? Nak buat urusan apa-apa semua tak boleh. Ya. Kalau dalam kewangan orang muflis ni kira orang tak ada nilai ya. Apa-apa nak buat semua tak boleh. Banking langsung tak ada urusan. Nak buka akaun semasa pun tak boleh. Kawan saya ada seorang muflis tu kan. Nak buka akaun semasa pun tak boleh. Ya. Akaun simpanan saya tak tahu. Ya. Jadi nak buat bisnes, nak buka akaun tak boleh ya. Bukan kita nak pinjam bank, nak buat apa-apa pembiayaan, nak buka akaun pun tak boleh. Ya tak? Baik, insya-Allah tu. Jadi malaikat kata, kenapa kamu nak cipta sedangkan kami bertasbih kepada kamu? Apa nak bertasbih? Mana malaikat sentiasa berkata subhanallah. Dan kami pun mensucikan kamu. Pasal malaikat tuan-tuan, dia beribadah kepada Allah juga dengan berzikir kepadanya. Ya. Dia tasbih kepada Allah, dia takbir kepada Allah, dan dia tahmid kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala ni Tuhan yang suka dipuji. Ya. Dan Allah Ta'ala menjadikan malaikatnya juga makhluk untuk memujinya. Dan samalah kita. Ya. Dan menurut beberapa hadis yang sahih, manusia pun yang sering memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia ada tempat khas dalam syurga. Nama dia Baitul Hamdi, istana puji. Ya. Dan kalau kita lihat Rasulullah SAW at the end of the day, pada hari kiamat nanti, membantu umatnya dengan memberi syafaat kepada mereka dengan sebab dia memuji Allah. Nabi kata esok-esok bila dia nak minta syafaat daripada Allah, apa dia buat? Dia sujud. Dan ketika sujud, dia puji Allah dengan pujian yang tidak pernah dipuji oleh orang terdahulu, tidak pernah dipuji oleh orang terkemudian. Wala yahdurunil yaum, aku pun tak tahu bagaimana bentuk aku memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana pujian kepada Allah yang paling hebat ialah pujian pada waktu itu. Nabi puji Allah masa baginda sujud. Puji kau punya, baru Allah Ta'ala kata, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa' tu syafa'. Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat, syafaatmu akan diterima. Nabi pun bantu sebagai umat dia keluar daripada neraka. Mana dia bagi syafaat lah, dia bukan begitulah. Oh, ada lagi. Pasal manusia banyak dosa. Sujud lagi, puji lagi. 3-4 kali tuan. Lah habis Nabi pun dah habis. Dia punya apa dia panggil? Peruntukan dah habis dah. Tak ada. Ada lagi dalam syurga tu. Dalam neraka tu. Akhirnya syafaat terakhir sekali lah syafaat Allah. Itu syafaat yang terbesar tuan-tuan, bukan syafaat Nabi, syafaat Allah. Siapa-siapa yang mati tidak pernah mensyirikkan Allah, dia ada la ilaha illallah, walaupun amalan 1 sen pun tak ada, walaupun dia tak boleh diberi syafaat oleh Rasulullah, walaupun tak boleh diberi syafaat oleh amal kebaikan sendiri, sebab dia tak ada amalan. Malaikat pun tak boleh bantu dia. Orang Islam yang lain mungkin tak memberi syafaat kepadanya, tapi dia kena ingat, at the end of the day, orang yang ada keimanan kepada Allah, walaupun sebesar zarah, dia ada syafaatur Rahman, syafaat Allah. Ya. Dan itulah kelebihan orang yang beriman. Sebab itu keimanan tauhid kita kena jaga, ya. Dan jangan terlibat dengan kesyirikan walau sedikit. Itu amat-amat penting sekali, ya. Okey, baik. Jadi Allah Ta'ala jawab pada malaikat, aku tahu apa yang kamu tidak tahu, ya.
Kemudian Allah Ta'ala berkata, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. Kata ahli tafsir, antaranya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita akan kelebihan Adam ke atas makhluk yang lain, terutama malaikat. Walaupun dari sudut jismaniyah, fizikalnya, malaikat lebih hebat daripada kita. Manusia ni tak usah gerebel lah, tak hebat mana pun. Malaikat lagi hebat. Betul tak? Tapi apa kelebihan manusia berbanding malaikat? Banyak. Salah satu ialah ni ya, ilmu. Di mana Allah Ta'ala nak melebihkan Adam di atas malaikat-malaikatnya, yang tak berapa setuju. Kita boleh kata tak apa setujulah. Tapi semua orang dia marah kata begitu. Malaikat bukan tak setuju. Malaikat mana boleh tak setuju dengan Allah? Dia cuma nak tahu saja. Ya. Allah Ta'ala alam. Allah Ta'ala nak lebih ke Adam, dia beri satu privilege, itulah ilmu. Di mana Allah Ta'ala ajar kepada Adam alaihi salam al-asma'a kullaha, nama-nama keseluruhannya. Ulama tak tahu apakah nama-nama yang diajar kepada Adam alaihi salam. Ada kata nama-nama makhluk keseluruhannya. Ada kata nama-nama makhluk di langit keseluruhannya. Allah Ta'ala alam, ada banyak suri yang bab ni. Tapi Allah Ta'ala ajar sesuatu kepadanya. Apa dia? Al-asma'a kullaha, all the nouns. Semua nama-nama. Ya. Kemudian Allah Ta'ala tanya malaikat. Dan berkata kepada mereka, ambi'uni bihaula'il asma'. Ambi'uni bi asma'i haula'. Boleh tak mu cerita aku nama-nama tadi? In kuntum shadiqin, jika kamu benar. Allah Ta'ala ajar Adam, tapi dia tak ajar malaikat. Macam mana malaikat nak jawab? Ya. Maka malaikat pun berkata, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Malaikat kata, maha suci engkau, tidak ada Tuhan bagi kami. Maka apa yang kau ajarkan kepada kami? Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi Allah Ta'ala melebihkan Adam alaihi salam. Kata Al-Qadhi ayat, faddalallahu Adam alal anbiya bisababil ilmi. Lebihnya Adam berbanding malaikat, mungkin ada banyak sudutnya, tapi sudut number one, dan ini diserlahkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran ialah dari sudut ilmu. Ya. Dan mudah-mudahan dalam aspek-aspek yang lain pun kita lebih dengan malaikat ni pasal ilmu. Ya. Malaikat ni apa ilmu Allah Ta'ala bagi, hal tu lah dia dapat. Pasal malaikat dia tak bertindak on their own choice. Tuan. Tadi saya kata tadi kan, malaikat kalau dia sujud sampai hari kiamat. Kalau dia rokok sampai hari kiamat. Kalau dia tasbih sampai hari kiamat. Kerja dia turun rezeki, dia akan turun rezeki kepada orang yang dipilih oleh Allah. Dia tak buat kerja lain dah. Mana dia buat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kita pun sujud tilawah. Betul tak? Baca ayat tu sunat sujud kan? Sebagai isyarat kepada taatnya malaikat kepada Allah. Di samping mereka memang tak ada choice. Dia tak ada pilihan. Dia tak macam manusia. Manusia ni Allah Ta'ala bagi akal, bagi option untuk kita pilih. Mana satu yang kamu mau? Tak? Insya'a falyu'min, insya'a falyakfur. Allah Ta'ala kata manusia kalau dia nak beriman, berimanlah. Kalau dia nak kufur lah. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kita jangan paksa orang masuk Islam. Ya. Biarkan masing-masing di atas kepercayaan masing-masing. Kita dakwah saja. At the end of the day, Allah Ta'ala yang akan menghakimi mereka. Ya. Baik, insyaAllah. 2 minit lagi. Baik, dan doa ni tuan-tuan, antara doa atau zikir digalakkan oleh para ulama untuk kita membacanya. Hatta An-Nawawi rahimahullah dalam bukunya Al-Azkar memasukkan bacaan ini supaya kita baca all the times. Walaupun sebut ni malaikat, tapi sebenarnya manusia pun sama juga. Walaupun kita boleh belajar sendiri, cari ilmu sendiri, tapi sebenarnya yang beri ilmu kepada kita ialah Allah. Ini salah satu yang boleh kita baca. Dan saya alhamdulillah all the time memang saya baca, bukannya di awal kuliah. Setiap masa. Ya, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu yang sering saya baca. Satu lagi, Allahumma rabbi zidni ilma. Itu surah Taha. Taha ayat 14. Itu juga antara doa yang Allah Ta'ala ajar Nabi dalam Quran.
Ya Allah, berilah aku ilmu. Wa qul rabbi zidni ilma. Kita jangan kata wa qul rabbi zidni ilma. Kita baca rabbi zidni ilma sebab dia doa. Ya, kita ajar anak kita, cucu kita, hatta kita sendiri sentiasa baca rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Bahkan saya tiap kali sembahyang tuan-tuan, apa mungkin tak every time, tapi saya sentiasa baca doa itu, rabbi zidni ilma, rabbi zidni ilma. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Wahai Tuhan, tambahkanlah aku ilmu. Sebab itu doa yang diajar oleh Allah kepada Nabi kita, supaya Nabi membacanya, dan Nabi membacanya. Hatta sahabat Nabi, umpama Ibnu Mas'ud, ya, disebut oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah dalam Al-Itqan. Saya tak tahu lah kitab sunnah yang mana, sebab saya tak semak, tapi ada sebut dalam buku itu, kata As-Suyuti mengikut riwayat yang ada, Ibnu Mas'ud antara sahabat yang terkesan dengan ayat ini. Kalau dia qiyamul lail, dia baca Quran, dia lalu ayat itu, yukarriruha hatta yusbih. Dia lalu je ayat tu kan, wa qur rabbi zidni ilma, wa qur rabbi zidni ilma. Dia akan ulang dan dia tak pergi lagi kepada ayat yang lain sampai subuh. Sebab tu ulang ayat ni tuan-tuan harus, ya, boleh saja di atas tujuan-tujuan tertentu. Imam baca Quran tengah semayang, lalu ayat syirik, dia nak beri penegasan kepada makmumnya, atau bila dia terkesan baca ayat itu, dia boleh saja repeat ayat tu satu atau dua kali, boleh saja. Tapi kena ada purpose lah. Dan purpose tu mesti genuine. Antaranya dia terkesan dengan ayat tu, seumpama dilakukan oleh Ibnu Mas'ud, ataupun dia nak peringat ke makmum atau seumpamanya. Tapi kalau saja-saja baca, sementara ada fadilat ke, ada kepercayaan tertentu. Saya pergi sekolah saya dulu tahun 2008. Every Friday memang mereka baca Yasin lah pagi-pagi. Tiba-tiba bila ayat salamun ala, macam mana ayat tu? Saya tak ingat. Salamu qawlam min rabbir rahim. Dia ulang 3 kali. Salamu qawlam min rabbir rahim. Salamu qawlam min rabbir rahim. Bukan sekali, every time dia baca Yasin. Ya. Saya baca, bila turn saya tak ada repeat macam tu lah. Sebab dalam Quran sekali aja, berapa saya nak repeat? Kalau Quran 3 kali, saya baca 3 kali. Kalau Quran 5 kali, saya baca 5 kali. Bila saya repeat, saya mesti ada purpose. Why saya repeat? Jadi saya tanyalah kawan tu, saya tu adalah nama dia kan, apa baca 3 kali? Tahu, Ustaz Bulaku baca 3 kali juga, dia kata. Apa kelebihan ayat tu berbanding ayat yang lain yang awak ulang 3 kali tu? Dia pun tak tahu apa yang dia buat. Ya? Islam ni tuan-tuan bukan buat apa yang awak rasa betul, tapi buat apa yang Islam kata betul. Dan setiap yang awak buat, awak kena ada basis. Awak kena tahu apa yang awak buat. Nak awak ustaz kan, mesti awak tahu. Kalau awak tak tahu, awak tak jadi ustaz. After saya tegur, dia tak ulang lagi. Alhamdulillah. Maksudnya bukan tak boleh ulang, tapi awak kena tahulah pasal apa awak ulang. Baik, jadi kita dah azan lah. Saya mungkin berhenti kat situ dulu. Ada nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Ya. Tanya dulu, lepas tu azan, boleh? Lepas tu lepas azan baru saya jawab. Ya. Tak faham? Okey. Oh, hasutan. Tu saya jawab lagi. Azan dulu lah. Ini soal Jumaat kan? Bismillah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma rabba anta salatul qa'imah ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa dunya wal akhirah. Soalan apa tadi? Okey. Oh, hasutan. Okey, baik. Okey, dia ada 3 ya. Hampir sama tapi tidak serupa. Pertama, mengumpat. Mengumpat ni kita kata ke orang benda tu betul tentang dirinya. Oh, saya bukan nak ngopak tapi benda betul. Ngopak memanglah benda betul. Ya. Atadruna mal ghibah? Kamu tahu tak apa itu ghibah, kata Nabi? Ngumpaklah. Sahabat kata Allah wa Rasuluhu alam. Hadis Abi Daud daripada Abi Hurairah. Hanya Allah Taala dan Nabi saja yang mengetahui. Nabi kata antuhaddis fi akhika bima yakrah. Kamu sebut tentang saudara kamu benda dia tidak suka. Maka sahabat bertanya, in kana fihi ma aqul, kalau benda aku ayat walaupun dia tak suka tapi benda itu betul, ada padanya. Maka Nabi kata, in kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Fa in lam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Kalau mu cerita pasal dia benda tu betul, itulah ngumpat. Ya tak? Kalau mu cerita pasal dia benda tak betul, itu fitnah, buhtan. Ya. Mari kata fitnah lah, orang kata buhtan. Jadi ngumpat dengan fitnah lain tu. Dua-dua ni ta'zir. Kawan tu mengumpat kita report kat ulil amri, terbukti bersalah, ta'zir boleh. Pemimpin boleh bagi hukuman lah kat dia. Papasan ke apa kan, kata dia lah, adalah selok tu. Fitnah pun sama. Report apa gitu ini sah, ta'zir. Tak ada dalam kisos kerana dia bukan melibatkan kecederaan ataupun kematian, dan tak ada lah hudud setahu saya, tapi ada dalam selok tu. Satu lagi yang Haji tanya ni, dia panggil menghasut. Menghasut pun ada istilah syarak tuan-tuan, dipanggil an-namimah. Ngumpat, oh teruk. Saya pun ada ngumpat juga saya sekala. Pasal asal kita cerita pasal orang benda tidak suka, jadi ngumpat lalu. Saya rasa hampir tidak ada manusia terlepas daripadanya. Kena jaga mulut betul baru terlepas. Dan saya kata saya sendiri personally pun ada ngumpat orang juga. Dah cerita pasal kawan tu, cerita pasal kawan dia, benda betul, tapi benda kita tak suka dengan dia. Dan kalau dia dengar, dia tidak suka, ngumpatlah tu. Fitnah pula kalau benda tak betul, tu mungkin jarang kita buat ataupun tak tahulah kan. Satu lagi hasutan, menghasut. Ada juga Islam syarak, mengumpat berat, fitnah berat juga.
Lepas tu jangan mengumpat dan jangan memfitnah. Menghasut pun teruk juga tuan. Dalam syarak kita panggil an-namimah. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis Bukhari atau Muslim daripada Huzaifah, kata Nabi, la yadkhulul jannata namam. Tidak masuk syurga orang yang namam, menghasut. Apa maksud menghasut? Kata ulama kita, menghasut ni ialah as-sa'yu bainan nas ala wajhil ifsad. Kita pergi antara satu dengan yang lain sesama manusia, cerita tu cerita ni dengan sebab kita nak merosakkan orang lain, nak pelagar orang, dia panggil. Memanglah Muhammad tu kata kita, tapi dia ayat ke kawan lain. Kau Ali, dalam Ali ni dengan kita pun baik, dengan Muhammad pun baik, dia ayat kita. Ali tu mari ngata kamu tu. Masuk Nabi Muhammad lalu. Itu masalah juga tu. Saya tu personally, kalau ada orang cerita-cerita begitu, saya akan potong lah. Saya akan kata apa? Menurut gitu pun nak royak, tak payah royak tu. Bukan kata orang cerita kat saya, kalau orang cerita kat orang lain pun. Dia tak boleh gitu tuan. Jangan kita menyampaikan satu perkara daripada orang lain yang menyebabkan orang tu akan tak suka pada dia. Itu termasuklah konteks hasut lah tu. Ya. Kadang-kadang kita tak ada niat pun nak pelagar, tapi dia akan membawa kepada melaga-lagakan. Tak boleh. Of course lah, kalau kita niat memang nak pelagar. Aku nak jadi baloh ni. Email 1 dengan email 2 aku nak jadi baloh. Pergi jumpa email 1. Oh, email 2 mengatur aku email 1 mari. Pergi jumpa email 2 pula, dia kata, oh, email 2, email 1 mari ada gini. Oh, jadi baloh dua orang tu. Ya. Itu bahaya sekali ya. Mudah-mudahan ribah pun kita tak buat, buhtan kita tak buat, an-namimah dia pun berat juga. Kita tak buat juga insya-Allah taala. Kerana Nabi kata, tidak masuk surga orang yang melakukan namimah. Menghasutlah. Dan sebahagian tuan-tuan, kalau kita lihatlah sejarah peperangan-peperangan harta yang berlaku di kalangan para sahabat ialah kerana perbuatan namimah, menghasut antara satu dengan yang lain. Ya tak? Jadi bahaya tu. Ya. Jadi kita kena jaga jugalah benda-benda seumpama itu. Saya ingat tak ada toleransi, no kompromi lah dalam bab tu. Ya tak? Menghasut ni nak kena jaga. InsyaAllah ta'ala, mudah-mudahan setakat itu dulu untuk malam ini. Sikit sebanyak kos kita, mudah-mudahan bermanfaat. Dan kalau ada kelapangan pada masa akan datang, kita jumpa lagi lah. Aku Razak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.